Kerajaan cap ayam 20 sen. Dan nak cerita kerajaan cap ayam ni tuan-tuan, saya rasa ayam pun dalam keadaan yang kurang sekarang ni. KFC kalau tak silap saya, antara ni, minta maaf kalau KFC betulkan, KFC kena buat kenyataan lah. Ada orang beli KFC, dia tak boleh beli online, kena pergi walk in. Ayam tak cukup. Kalau KFC ayam tak cukup, masalah tuan-tuan. Ayam tak cukup, telur pun tak cukup. Harga telur sampai satu tray tu boleh cecah RM18. Dulu saya ingat lagi, paling mahal pun masa tu RM12. Dulu tu tak adalah 10 tahun dulu. Kita bercakap tentang tahun lepas lah. Tahun 2021. Kita ada paling mahal pun RM12-13 kalau tersilap satu tray. Sekarang ni saya tengok satu tray boleh sampai RM18. Mungkin ada yang kata itu telur Omega is. Takkan telur Omega di atas tray biasa kan? Tak tahulah. Tak tahu. Saya tak beli yang atas tray tu. Saya tengok gambar orang share kan. Saya beli yang dalam bekas yang dah sedia tu kan. Jadi harga barang semakin meningkat naik. Kerajaan lemah. #kerajaan lemah. Transparency index kita semakin teruk. So benda-benda macam tu antara pertikaian persoalan kita yang yalah, kita pun pelik dalam keadaan sekarang ni macam mana kerajaan kita. Dan saya nak bagi tahu tuan-tuan satu perkara. Untuk kita nak menjamin pelabur datang ke negara kita, kita perlukan kestabilan politik. Bagaimana satu kerajaan di mana mereka parti-parti ini berada dalam satu kerajaan, PAS dalam kerajaan tersebut, UMNO dalam kerajaan tersebut, bersatu dalam kerajaan tersebut, tetapi mereka saling tunding menunding jari di antara satu sama lain, saling bergaduh di antara satu sama lain. Kalau kerajaan gaduh dengan pembangkang, itu normal lah. Itu normal lah kerajaan gaduh dengan pembangkang. Ini kerajaan gaduh sesama mereka sendiri. Gaduh sesama sendiri tuan-tuan. PAS kutuk UMNO, UMNO kutuk bersatu, bersatu kutuk UMNO, bersatu kutuk PAS. Jadi akhirnya masing-masing kutuk masing-masing. Jadi kerajaan ini jadi kerajaan lemah. Kerajaan lemah, kerajaan kacau bilau, kita kata. Saya bawakan kenyataan daripada Ketua Pemuda PAS. Dia kata pemuda PAS hari ini bukan Ketua Pemuda lah, pemuda PAS hari ini tampil mempertahankan Presiden parti itu, Abdul Hadi Awang, daripada kritikan Presiden UMNO Ahmad Zahid Hamidi. Ketuanya, betul lah Ketua Pemuda lah, Ahmad Fadzil Syari berkata pihaknya mengambil pendekatan tidak membalas serangan apabila pemimpin kedua parti saling bertikaian, tetapi tidak apabila Abdul Hadi disindir Ahmad Zahid. Bila Presiden kami membalas kiasan seorang veteran UMNO menyebabkan PAS cuba mengajar Itik berenang, hanya sekadar membalas saja, bukan mengajar Itik berenang tapi mengubati kaki Itik yang sakit. Marah benar Datuk Seri sehingga mencadangkan Presiden kami lebih baik jadi ahli zoologi. So dia reply, pemuda PAS ni kata, jika membalas begitu pun sudah dilabel ahli zoologi. Datuk Seri ahli apa? Ahli sihir yang sekejap uzur ke mahkamah, kemudian sihat sejahtera memikul beras. Bila dia nak beritahu, nak mahkamah je, tiba-tiba sakit, masuk hospital. Keluar mahkamah, bila tak ada kes, boleh pikul beras. Itu yang dia nak sindir tu. Dia kata ahli sihir, dia kata. Macam seolah-olah, bukan dia ahli sihir, tapi macam seolah-olah dia adalah ahli sihir lah. Apabila Datuk Seri sebahagian ahli zoologi yang mengkhususkan ialah sesumpah bertukar warna sepintas kilat menjadi murid setia kepada cikgu yang baru saja diseranah di atas pentas, dia kata. Soalnya dalam hantaran Facebook hari ini. Walaupun parti tidak menyebut nama Zahid secara khusus, namun kenyataan itu jelas ditujukan kepadanya berikutan kenyataan yang dibuatnya pada Jumaat lalu. Zahid dalam ucapan di Majlis Pelancaran Jentera BN di Iskandar Puteri Johor berkata, mereka bukanlah haiwan seperti disebutkan oleh Hadi baru-baru ini. Saya mengikut banyak wawancara dan banyak ucapan pemimpin itu, banyak kiasan yang berkaitan dengan haiwan. Saya fikir elok dah ditukar profesi daripada ahli politik kepada ahli zoologi, katanya sinis. Tuan-tuan, akhirnya dia gaduh macam tu lah. Seorang gaduh seorang kutuk seorang maki seorang kata orang ni binatang, seorang orang kata ni zoologi, seorang orang kata ahli sihir. So kita ni tinggalkan negara ni jadi negara apa tuan-tuan? Itu soalan saya. Ni negara ni nak jadi negara apa? Negara kita ni nak tinggal di negara apa? Kerajaan. Yang nak jadi kerajaan tu pun tonggang langgang. PAS daripada 2008 bercita-cita nak jadi kerajaan bersama UMNO. Dah jadi kerajaan bersama UMNO. Tengok Tuhan balas cash tuan-tuan. Tak perlu pembangkang pun nak bolak-balikkan hati mereka. Tak perlu pembangkang pun nak laga-lagakan mereka. Mereka berlaga sesama sendiri. Sebab apa? Dalam jiwa dia, bukan jiwa nak membantu rakyat. Dalam jiwa dia adalah jiwa untuk nak berkuasa, nak dapat duit, nak dapat projek, nak dapat tender. Ini jiwa mereka. Nak bebas daripada kes-kes yang mereka sedang hadapi. Itu jiwa mereka.
Ada mereka kisah dengan harga barang makin naik sekarang ni. Ada mereka kisah dengan kes, apa orang kata, tuan-tuan tahu tak, CIMB ada membekukan banyak akaun yang dikatakan scammer. Sekarang ni ada pemilik akaun CIMB yang sekarang mengadu. Tuan-tuan tahu tak sekarang ni, kalau kita keluar duit, dia bukan daripada akaun kita, di-charge RM1. Sebelum ini 50 sen kalau tak silap saya, masa sebelum PKP dulu lah. Sekarang bila ada PKP, sekarang jadi RM1. Saya terkejut juga, saya keluar daripada ATM mana itu dah, saya Maps. Dia charge kita, dia akan charge RM1. Macam, betul dia charge RM1. Dah charge RM1 tuan-tuan. Yelah, kita kata, alah RM1 tak banyak isi lah. Untuk orang kaya tak banyak lah. Kalau dalam akaun dia ada RM100, dia nak keluar 100 dah tak boleh. Malah kalau dia tak boleh keluar 100 RM1 lah, katakan. Tapi tu macam mana? Atau RM105. Dia kena keluar, setiap kali keluar ada charge. Mungkin dah pada akaun dia sendiri tak ada charge kan, daripada same bank mungkin tak ada charge, tapi different bank dah ada charge dah sekarang. RM1 tuan-tuan. RM1. Harga barang dah makin naik. Harga telur makin naik, harga minyak makin naik, harga ayam makin naik. Mana dia harga terkawal? Kat mana harga dikatakan harga terkawal tuan-tuan? Di mana dikatakan terkawal itu? I'm asking this question. Di mana dikatakan terkawal? Menteri Timur Tengah pergi berjumpa dengan pegawai wakil Afghanistan, wakil Taliban Afghanistan. Saya nak tanya, Taliban tu Afghanistan tu di benua mana? Kat Timur Tengah ke? Sedangkan Afghanistan tu dekat benua Asia. Dia bukan Timur Tengah, tak ada kena-mengena. Kata menteri Timur Tengah ni kena tengok geografi kot, belajar geografi. Itu bukan kerja kau. Tak ada kena-mengena dengan kerja kau nak bercakap dengan Taliban, nak bercakap dengan Afghanistan, kerajaan Taliban. But this is what they have been doing. Ini masalahnya kerajaan yang ada sekarang ini. Dan ini yang disebut oleh Toki dalam PPIM, dalam kenyataan beliau hari ini. Saya tak bawakan video tersebut. Itu bukan saja disebut oleh PPIM berkenaan dengan perkara tersebut, CIMB. Okey. Perjelas kenapa beku akaun atau berdepan boykot, CIMB diberi amaran. CIMB diberi amaran. Dua NGO memindas CIMB Berhad kerana didakwa membeku 11,000 akaun tanpa memaklumkan kepada pemegangnya. Lebih-lebih lagi apabila masalah berkenaan berpunca daripada kesilapan pemprosesan bank itu sendiri. Persatuan Pengguna Islam dan Agenda Riset Malaysia memberi amaran jika bank itu gagal menangani masalah yang memihak pegangan akaun, mereka akan melancarkan kempen meminta rakyat memboikot institusi kewangan berkenaan. Masalah itu timbul selepas kesilapan CIMB menyebabkan akaun dibeku dan pemegang berhutang kerana jumlah berlebihan dikreditkan oleh bank ke dalam akaun mereka. Pada sidang media mereka, Ketua ARM Ramalan Yunus berkata CIMB tidak boleh membekukan akaun pelanggan mereka tanpa notis yang mencukupi. Beliau berkata jika CIMB tidak jujur kepada pelanggannya tentang apa sebenarnya berlaku, NGO itu akan meneruskan usaha untuk menyuruh semua pelanggan mereka mengeluarkan wang daripada bank mereka. Kita patut memboikot CIMB dan memindahkan semua wang kita ke bank lain untuk memberi pengajaran. Dalam masa yang sama juga, kenyataan ini mereka menyebut tentang keperluan untuk melantik Kuli sebagai Perdana Menteri interim. Dia kata, kita kena lantik Kuli sebagai Perdana Menteri. Dia yang buat kenyataan tentang yang sebelah Toki tu. Dia kata dia punya cakap dia orang kata apa, bersimpang siur. Mula-mula dia cakap tentang CIMB, betul dia cakap dia lari ke bercakap tentang vaksin tak payah pakai mask dah, bukan tak vaksin tak pakai mask dah. Kemudian lari pula ke isu kita kena lantik Kuli sebagai Perdana Menteri interim, dia kata. Dia punya cerita tu tak tersusun, kita kata. But tuan-tuan, dan ini yang sedang berlaku dalam negara kita, apabila kita sekarang ini menyaksikan bagaimana kita tak tahu apa yang berlaku. Kemudian dia buat dakwaan, adakah lepas CIMB RHB pula, lepas RHB Maybank pula, kerana ketiga-tiga bank ini terlibat dalam memberi wang pinjaman tanpa cagaran kepada kepada genting Hong Kong berjumlah 2.51 bilion pada tahun 2010-2012. Dan sekarang ini syarikat tersebut telah pun declare diri mereka bankrupt, unwind, telah menutup syarikat dan berkemungkinan 2.5 bilion tersebut tidak akan dapat dikutip daripada syarikat tersebut kerana ia tanpa cagaran. Nah, persoalan yang kita nak bawa sekarang ini, CIMB sudah mula membekukan lebih 11,000 akaun. Dia kata atas kesilapan sistem. Dia kata.
Tapi is that really the reason? So kerajaan kena ambil tindakan lah. Kerajaan kena masuk campur. Dan dikatakan, ini live tadi lah, dalam live tadi saya tengok, bahawa mereka akan mengadakan, apa orang kata, tak tahulah demonstrasi ke apa ke, dalam beberapa hari lagi, minggu lagi. Kalau tak demonstrasi pun ada sesuatu yang mereka akan lakukan lah, untuk nak apa orang kata, nak memastikan bahawa nak mengajar kerajaan dia sekarang. Dan kenyataan daripada kenyataan daripada wakil kenyataan daripada wakil, saya baca ni, Agenda Reset Malaysia, kenyataan daripada wakil Agenda Reset Malaysia, Datuk Ramalan Yusof, dia mengatakan bahawa mereka nak mendesak supaya Kuli dilantik jadi Perdana Menteri interim. Dia kata kerajaan sekarang ni tak guna. Kerajaan sekarang ni tak berguna. Mereka ni penjenayah, dia kata. Semua penjenayah. Kita kata habis Kuli tu datang daripada mana? Kuli tu daripada UMNO. Kerajaan sekarang adalah UMNO. Habis kalau dia nak lantik nanti pun dia kena lantik daripada UMNO juga. Dia kena lantik daripada UMNO juga. I mean, aku tak faham lah logik dia. Tapi tak apalah, itu pendapat masing-masing kan. Kita boleh argue lah. Kita boleh argue. Dia punya pendapat sedemikian. So itu merupakan kenyataan dan daripada itu juga dia mengecam lah tindakan kerajaan sekarang ini yang masih lagi menyuruh dia kata kenapa kita nak kena pakai mask lagi sedangkan kita sudah dapat vaksin. Dulu kita tak dapat vaksin, dia kata itu boleh mencegah. Sekarang ini kita pakai mask, tapi kenapa kes makin naik? Itu persoalan dia. Saya tak mempersoalkan benda tersebut. Saya tahu kenapa kes makin naik. Lepas tu